Bismillah, ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wa syukru lillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita berbagai nikmat. Dan jikalau kita bandingkan seluruh nikmat itu dengan amalan dan ketaatan kita kepada Allah, maka tidak akan pernah sebanding. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang terdahulu kita telah berhenti pada ayat yang ke-200. Mana ayat tersebut telah menerangkan kepada kita bahawa perintah berzikir selepas perintah untuk mengingati Allah selepas daripada selesai mengerjakan haji, yakni mengerjakan Masy'aril Haram, ya. Wa iza qadaitum manasikakum, apabila kamu telah selesai mengerjakan ibadah haji tadi, fazkurullaha ka zikrikum aba'akum au ashadda zikra, maka hendaklah kamu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, ka zikrikum aba'akum, seperti kamu mengingati ibu bapa kamu, mengingati bapa-bapa kamu, yakni nenek moyang kamu. Telah sabit apa yang berlaku di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, apabila orang-orang Arab mengerjakan ibadah haji, maka pada waktu wukuf mereka mula menceritakan tentang kelebihan bapa-bapa mereka. Mereka cerita tentang kelebihan ayah mereka, yang tok nenek mereka yang suka beri makan pada musim haji. Mereka menceritakan kebaikan nenek moyang mereka yang menolong orang membayar diah ketika orang yang membunuh tidak dapat membayar diah. Lalu nenek moyang mereka lah yang menyempurnakan dia, seperti mereka membeli nyawa orang tadi, seperti mereka membayar galang ganti nyawa kepada pembunuh tadi. Jadi mereka pada waktu wukuf, pada waktu duduk di Mina, mereka menceritakan tentang kebaikan-kebaikan, mengingati kebaikan-kebaikan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Jadi bila kita sebut tentang mengingati zikr, mengingati, iaitu taujihul aql, iaitu akal yang berhadapan akal kita, berhadapan fikiran kita kepada sesuatu yang tidak ada di ketika itu. Itu kita panggil ingat. Mengingati iaitu menghadapkan fikiran pada sesuatu yang tak ada ketika itu. Itu menghadapkan fikiran mereka pada datuk nenek moyang mereka, ayah-ayah ibu bapa mereka yang sudah meninggalkan mereka, tapi mereka mengingati kembali kebaikan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka ketika haji. Apabila Allah memperbetulkan ibadah haji, menurunkan syariat haji, maka Allah seakan-akan menyuruh orang Arab berhenti daripada tafakur, membangga-banggakan keturunan mereka, membangga-banggakan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Kerana itu pepatah Arab menyebut, laisal fata man yaqul kana abi, walakinnal fata man yaqul ana za. Laisal fata man yaqul haza akana abi, bukanlah seorang pemuda, bukanlah seorang orang muda, lelaki, pemuda, bila dia mengatakan ini ayahku, ni tok aku, ni tok nenek aku.
Tapi pemuda sebenarnya mengatakan inilah aku, ni toh aku. Nah, bukan ni. Kita cerita minggu lepas tentang cucu Datuk Merah. Dia cerita tentang kebaikan Datuk Merah, kehebatan Datuk Merah. Tapi akhirnya orang pukul juga dia, orang bahang juga dia, tak nak nawang. Nah, minta air juga kena bahang dia orang. Pasal yang hebat Datuk Merah iaitu toki dia yang sudah lama meninggal dunia. Adapun dia, kemuliaan toki dia, kehebatan toki dia terhenti pada dia. Kehebatan ayah dia terhenti pada dia. Laisal fata may yaqul kana abi. Bukanlah seorang pemuda orang yang mengatakan ni ayah aku, ni toki aku. Walakinnal fata may yaqul anaza. Tapi sebenarnya pemuda ialah orang yang mengatakan ni toh aku, ni toh aku. Jadi fata dalam bahasa Arab, fata pemuda itu dia bukan perkataan fata. Disebut fata pemuda, fitiah, fata. Fata ini asal perkataan fata itu menjelaskan. Dan itu bila mufti mengeluarkan penjelasan dia panggil fatwa atau ifta. Seorang yang memberi penjelasan tentang hukum akal ni dia panggil mufti. Jadi apabila seorang lelaki itu sudah jelas kelelakiannya, jelas kelelakiannya, maka itu kita panggil seorang pemuda. Jelas kelelakiannya. Dah cukup dah dia alat kakah dia, hormon dia apa semua tumbuh, bulu-bulu yang sepatutnya tumbuh dah, maka jelas kelelakian dia. Itu dipanggil fata. Iaitu orang yang muda jelas, pemuda yang berumur jelas, bukan budak-budak sobi ni. Mana pemuda yang betul-betul gagah berani tadi, cukup dah kelelakian dia. Bukanlah orang yang mengatakan ni ayah aku, ni toki aku. Walakinnal fata may yaqul anaza. Tapi sebenarnya yang merupakan pemuda itu adalah orang yang berkata ni toh aku. Berarti betapa banyak kemuliaan orang-orang besar terhenti kerana anak dia. Berapa orang ustaz tiba-tiba anak tak ada seorang. Berapa orang tok guru tiba-tiba anak tak ada seorang tok guru. Berapa orang-orang yang kaya meninggalkan harta, anak dia tak boleh nak manage, maka habis, hilang legasi dia. Tapi berapa ramai orang yang dipandang mulia kerana anak dia. Jadi kemuliaan tadi datang daripada anak. Kerana itu dikatakan dalam orang Arab mengatakan sesungguhnya Syaiban Abi Sakr minas Syaiban. Sesungguhnya Abi Sakr tu seorang yang hebatlah daripada keturunan Syaiban. Tapi dia kata qultu kalla la umri. Tapi tidak, dia kata sebenarnya walakinnahu min walakinna minhu Syaiban. Tetapi sebenarnya Syaiban lah daripada Sakr. Sebagaimana dia kata betapa banyaknya kam abin menjadi mulia ala biibnin. Berapa banyak ayah yang jadi mulia kerana anak dia. Bagaimana kama alat bi Rasulillah Adnan. Seperti mana mulianya Adnan kerana glamournya Adnan, popularnya Adnan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak kerana Rasulullah, mungkin dia tidak terkenal. Jadi betapa ramai ayah yang glamour kerana anak dia. Tak dikenal dia, tapi kerana anak dia, glamour dia. Gitu. Jadi nak tunjukkan bahawa Allah seolah-olah menyuruh berhenti orang Arab tadi pada waktu di Mina tu, atau waktu-waktu mereka bertenang habis dah menyesalkan Masyaril Haram tadi, maka mereka tidak lagi menyebut tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh ibu bapa mereka, tok nenek mereka, tapi menukarnya dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu asal segala pujian, asal segala ingatan. Kita sebut dah dulu pada surah Fatihah ada 4 puji. Puji makhluk kepada makhluk, puji Allah kepada makhluk, puji Allah pada dirinya, puji makhluk kepada Allah. Semuanya balik kepada Allah. Puji makhluk kepada makhluk juga balik kepada
Allah. Begitulah orang yang memuji kepada ibu, menguji kepada bapa dia, menguji pada ayah dia menyebut, memuji, membangga dengan ayah dia lagi, sehinggalah pada sampai akhirnya kepada ayah yang tidak ada ayah, iaitu Sayyidina Adam. Jadi jelas segalanya balik kepada Allah. Segala pujian, segala kebanggaan, orang tu dia berbangga dengan ayah dia buat baik. Dari mana datang kebaikan tu? Daripada Allah. Orang tu berbangga dengan ayah dia yang menyediakan makanan ketika haji. Dari mana dia dapat semua itu? Daripada Allah. Allah lah punca segala kebaikan. Maka Allah lah yang selayaknya disebut, yang selayaknya diingat. Ya? Jadi kenapa kena ingat kepada Allah? Adakah kita tidak beriman kepada Allah? Beriman. Tetapi sesuatu yang kita tahu tidak semestinya kita sedar. Kita tengok dalam TV berapa kali setahun diulang hukum negara. Padahal kita hukum negara sekolah menengah, sekolah rendah kita belajar dah. Kita apa dah pagi-pagi boh kita pengawal akak tangan ke ni baca hukum negara. Dah masa sekolah rendah. Tapi sebab apa diulang-ulang? Maka pengulangan tadi nak suruh kita semakin sedar, nak suruh kita sentiasa sedar. Ada handset kita ada nama, dalam handset kita tu ada nama Pak Mat. Tapi lagi Pak Mat dak telefon, dak teringat ke dia. Telefon naik nama Pak Mat. Dah. Pak Mat. Oh baru teringat. Oh Pak Mat. Dan nombor Pak Mat ada dalam telefon? Ada. Tapi lagi dak telefon dak sedar. Jadi supaya menyedarkan kena disebut-sebut dan diulang-ulangkan. Maka itu kena sentiasa berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam macam mana bentuk, dalam macam mana keadaan pun kita kena ingat kepada Allah. Apatah lagi setelah menyelesaikan Masy'aril Haram, setelah selesai mengerjakan rukun haji, maka terutamanya lah, sudah menjadi keutamaan lah, kita kena ingat kepada Allah. Dan itulah perintah Allah kepada orang yang mengerjakan haji, menukar kebiasaan kebudayaan orang Arab, menyebut kebaikan bapa-bapa mereka, tok nenek mereka pada musim haji. Au asyadda zikra, atau lebih besar daripada itu. Ya? Dalam hidup kita ini, ayah kita lah yang kita paling ingat manusia tadi. Tak, selain pada ibu kita, ayah kita lah. Sebab kita dibesarkan, melainkan orang yang tidak, dia duduk dengan ayah dia macam-macam lagi lah. Tapi kebanyakan kita ni yang dekat sekali, lelaki yang paling dekat dengan kita ialah ayah kita. Maka dia lah yang membentuk kita. Ada orang jalan sama, suka sama dengan ayah dia, membentuk kita. Jadi yang paling kita ingat sebenarnya, lelaki yang kita paling ingat adalah ayah kita. Tetapi kita ingat kepada ayah kita itu tidak membawa kita kepada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala jika kita sebut kebaikan itu tidak pulang kepada Allah. Jadi kalaulah kasih sayang kita itu lebih besar kepada Allah, lebih besar daripada makhluk, maka Allah lah yang selayaknya lagi kita ingat. Allah lah yang selayak lagi kita puji, kita banggakan dengan pemberian Allah itu lebih besar lagi. Kerana apa? Kerana kita ada pun dengan anugerah Allah. Ayah kita pun ada dengan anugerah Allah. Jadi Allah lah punca segala kebaikan, dan Allah lah yang sepatutnya diingat lebih daripada itu. Jadi kebiasaan orang-orang Arab, dia sebut musim haji, ada orang, ada yang ada janafat, ada tempat tok makanan besar, tak tahu berapa ribu orang dia beri makan musim haji pada zaman dulu. Kali itu disebut siapa sebut tentang tok nenek dia. Jadi orang yang selesai mengerjakan haji ni, dia merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selayaknya dah mereka apabila kedekatan tadi meminta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita, kalau naluri kita lah, baru sudah buat salah, takkan kita nak minta dengan Tuhan? Kita nak minta dengan, baru sudah curi, ya Allah, baru sudah curi, ya Allah, tambah lagi hasil pencurian aku ni. Takkan gitu?
Tapi bila kita sudah selesai solat, kita sudah selesai ibadah, apatah lagi ibadah haji, kita merasakan kedekatan dengan Allah, dan masa itulah kita memohon sesuatu daripada Allah. Tetapi ada orang yang meminta tentang keduniaan saja. Ada riwayat sebut tentang bagaimana asbab nuzul hadis ni. Ada orang Arab, orang darat yang mari minta, dia minta dengan Allah benda-benda dunia belaka. Ya. Jadi permintaan tadi bergantung kepada orang yang meminta. Kalaulah dia hanya nampak kepentingan dunia, dia nampak harga dunia, maka mintalah lembu, kambing, getah, sawit dan sebagainya. Kerana itu wa minhum. Kerana itu ada orang yang sebahagian daripada mereka tadi, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia minta dunia saja. Dia minta dengan Allah kebaikan di dunia saja. Dia minta dunia ni, nak minta ni ladang luah lagi, lembu tambah lagi, kambing lagi, ada macam-macam dia minta, tapi semuanya ke dunia. Wa ma lahu fil fil akhirati min khalaq. Dan tidak ada baginya bahagian, tidak ada baginya habuan di akhirat. Kenapa? Kerana mereka hanya meminta kebaikan di dunia saja, dan mereka lupa untuk meminta kebaikan di akhirat. Kalimah dunia berasal daripada perkataan bahasa Arab dana. Ada dua pandangan. Yang pertama, dana adalah dekat, dan yang kedua, dana maksud dia rendah. Rendah, dunia dia lebih rendah jika dia dipadukan atau dia dibandingkan dengan akhirat. Bila kita bandi dunia akhirat, maka akhirat lebih tinggi, maka dunia lebih rendah. Itu maksud dia rendah. Dan sebahagiannya mengatakan bahawa perkataan dunia itu dana maksudnya dekat. Summa dana fatadana. Makin dekat lagi. Jadi dekat, perkataan dana tu dekat. Dekat mana? Dekat dengan keterlibatan pengalaman kita. Dunia ni dekat, nisbah dari segi kita rasa dia, kita tengok dia, kita dengar dia, kita bau dia. Jadi dia dekat dengan pengalaman kita. Akhirat terasa jauh, sebab akhirat belum lagi ada. Akhirat jauh, kita tidak dapat membau akhirat, kita tak dapat melihat akhirat, kita tak dapat mendengar akhirat, melainkan perkhabaran tentang akhirat tadi. Tapi suasana gempa bumi, suasana bagaimana bumi dihancurkan pada hari kiamat belum lagi kedengaran. Jadi akhirat terasa dekat. Maka tidak hairanlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melalaikan orang-orang yang lalai tadi dengan nikmat dunia. Sebab dunia itu kita yang alami, dekat dengan kita, sehingga akhirat tidak lagi kita rasa, tidak ada keyakinan kepada akhirat tadi. Sebenarnya kalau kita tengok, alam ini adalah suatu petunjuk, hanyalah suatu pedoman untuk melihat kepada pencipta alam. Alamat dia, kalimah alam, alamat daripada kalimah ilmu belaka, keluar perkataan alam, alamat. Pengalaman, mengalami, daripada kalimah ilmu asal dalam bahasa Arab, alimah, keluar perkataan alam. Papan tanda tu, signboard tu, maklam, menunjukkan kepada tempat nak pergi tuju. Jadi dunia ini adalah suatu alamat kepada pencipta alam. Tapi betapa indahnya, betapa indahnya petanda tu, sehingga ada yang terlalai, asyik dengan petanda, sehingga lupa dia kepada yang ditandai ataupun kepada pencipta alam tadi. Kita nak pergi Kuala Lumpur, itu tempat kita nak pergi. Sampai di Kuatang RLA Gambang, dia tulis Kuala Lumpur 200 kilo. Kita ingat situ dah Kuala Lumpur. Kita pun duduk situ dah. Berhenti kereta siapa dah, kita kata. Padahal dia kabar 200 kilo lagi sampai di Kuala Lumpur.
Jadi petanda, papan tanda tu comel sangat. Ada RNA jual buah, ada jual makanan je. Sini dah ramai KL. Padahal 200 kilo lagi. Nah, jadi dunia ini kalau kita tengok dia dengan mata kasar kita, dengan mata rendah kita, memang dia dekat. Tapi sebenarnya yang paling dekat dengan kita adalah akhirat. Sebab tiap-tiap hari bumi ini menjadi semakin panjang umur dia, semakin dia berumur. Maknanya akhirat semakin datang. Tak? Dia ada saja kau buang banyak. Tu pun 30 kali je boleh. Tak? Kalender kecek dulu. Siap 1 bulan, tinggal 2 bulan kau banyak. Tak? Siap 2 bulan, terbit 3 bulan. Tu je kau banyak. Tapi 31 siap, tinggal 1 bulan. Tak jadi kau. Hak lain benda kau mari. Benda kau mari. Umur kita, kehidupan kita. Tak? Mata kita tak ada kau tua kau terang. Rambut kita kau tua kau hitam tak ada. Kulit kita kau tua kau tegang tak ada. Yang ni benda yang semakin berjalan sebenarnya mendekatkan kepada kesudahan. Jadi kesudahan kepada dunia adalah akhirat. Sebenarnya akhirat semakin hampir, semakin datang. Bukan semakin pergi daripada kita, tapi semakin datang kepada kita. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan tidak ada baginya pada akhirat, pada negeri akhirat nasib, tidak ada bagian pada untuknya di akhirat kelak. Kerana itu nikmat akhirat lebih besar daripada nikmat dunia. Kerana nikmat akhirat itu mala ainun ra'at. Tidak ada mata yang boleh melihat, tak pernah kita tengok. Walaupun ada benda yang seakan di dunia, tapi tidak sama. Memang Tuhan sebut wa utubihi mutasyabihat. Tuhan beri benda-benda dalam syurga tu ada juga kesamaan, seakan-akan benda yang di dunia. Tapi diberi sebenarnya nikmat itu mala ainur ra'at wala uzunun sami'at. Tidak ada mata yang pernah melihat atas dunia ni, dan tidak ada telinga yang pernah mendengar kehebatan nikmat akhirat itu. Oleh kerana itu nikmat akhirat itu lebih besar dan sangat besar. Tapi orang yang mendapat laba di dunia, maka dia akan rugi di akhirat. Kerana pada akhirat tidak ada lagi apa-apa yang boleh dia manfaatkan. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dan sebahagian mereka mengatakan bahawa berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Khilaf ulama, ada macam-macam kata. Kebaikan di dunia itu ialah imratus salihah, isteri yang baik, isteri yang soleh, anak yang baik, ilmu dan sebagainya. Itu banyak khilaf dari segi ahli tafsir. Kita tak mau pergi jauh. Cuma kita nak fikir bahawa kalaulah akhirat itu lebih mulia daripada dunia, kenapa kita kena minta kebaikan di dunia? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada al-ula, itu dunia. Tapi kita kena minta dunia. Dan sebahagian daripada mereka mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan akhirat, hasanah di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Jadi dunia kena minta, akhirat kena minta. Kenapa begitu? Akhirat kita sudah tahu, memang kita nak kebaikan akhirat, itu balasan surga, pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Tapi dunia kena minta juga. Ya. Kenapa? Kerana dunia mazra'atul akhirah. Kerana dunia ini adalah tempat cucuk tanam bawa bekal ke akhirat. Jadi kebaikan dunia tidak habis di dunia. Kebaikan di dunia itu dibawa ke akhirat. Sedekah di dunia bawa ke akhirat. Ibadah di dunia bawa ke akhirat.
Apa lagi? Segala kebaikan di dunia akan bawa ke akhirat. Kerana itu kita kena doa dunia juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga minta hasanah, pengampunan, surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita jangan lupa dunia. Dunia di sini maksudnya bukanlah keduniaan atau duniawi, tetapi dunia yang membawa kita kepada akhirat, iaitu mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam membawa bekal ke negeri akhirat. Jadi dunia inilah yang kita kena minta kebaikan. Diberikan kebaikan di dunia, masa lapang untuk ibadah, masa lapang untuk belajar ilmu, masa lapang untuk mendekati Allah, diberikan kelapangan harta untuk diinfakkan. Dan segala kebaikan di dunia diberi kesempatan oleh Allah kepada kita. Dengan itu kita minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Pernah ada seorang ulama dijemput oleh pembesar untuk pergi ke Duri. Ada pemerintah yang buat kenduri besar. Oleh kerana dia kasih kepada ulama ni, dia kasih kepada mufti ni, orang alim ni, maka dia jemput. Dia takwi makan sebelum mufti dia ni baca doa. Kenduri besar. Tak? Tiba-tiba mufti ni baca doa rekah saja. Ni mari kenduri besar. Dah, orang berpakaian rasmi, majlis rasmi, besarlah kenduri. Mufti ni akan doa baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Dah, baca doa tu saja. Jadi pembesar ni marah. Doa ni anak aku sekolah menengah boleh baca. Ingat panggil mufti ni, maknanya panggil ulama besar, maknanya boleh baca sekarang doa tak? Macam-macam tu doa, nelah mata ke tak ada doa sebelum makan. Mari zuk dengar doa. Mari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Jadi marah, pembesar tadi marah. Ini pemerintah tu marah. Dia kata guana ni kita panggil orang hebat ada ni, Tok Syekh mari baca Rabbana je macam budak-budak doa. Lalu kejut Tok Syekh ni. Jadi dia kata beginilah. Tak, tuan guru ni kata, dia kata tak apalah, saya akan usaha cari duit bayar balik kerugian tuan ni. Tak, buat kenduri ni ramai, panggil orang ni, lembu perebah berapa puluh ekor ni, hamba terah cari. Tak, cari duit ganti semula sebab tak jadi majlis ni. Tapi siapa nak bayar doa hamba daripada dunia sampai akhirat kepada tuan? Maka pembesar tadi, pemerintah tadi, dia faham. Allah, dia kata, minta maaf, saya tak faham, saya terlanjur, dia kata. Maknanya doa ni besar kali rekah sekali. Tak? Gitu. Orang-orang kita yang ngaji tinggi ni dah hafal doa ni. Betul lah orang tolak jadi imam, baru dak bolong. Apa doa ni? Orang tolak jadi imam, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah. Baru dah tak usah. Jangan jadi macam orang cerita tu. Tak. Tengah-tengah sembahyang orang ikut belakang jadi tok imam. Orang suruh dia jadi tok imam. Jadi tok imam, dah terpaksa. Masa doa tak tahu nak baca benda. Ibu buat bola. Aku kata dah aku dak uti orang belakang amin. Mu suruh juga amin. Aku kata dah aku dak uti, mu suruh juga amin orang belakang. Dah. Padahlah mukamu ikut aku sangat amin. Dah. Itu susah. Jadi walaupun pendek tak apa dah. Mana kita nak baca doa panjang-panjang nak ingat apa sila Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cukup dah. Dah. Daripada buat main gitu. Aku kata dah aku dah pandang mu sungguh juga amin. Buat bolok dah. Pandanglah mukamu amin wa belakang. Susah. Jadi gitu. Cukup dah. Doa pendek ni sudah merangkumi. Kalau kita nak bawa lah. Tapi doa bahasa Melayu pun tak ada masalah. Nah,
Tapi kalau kita rasa kan doa Melayu nampak komang kan. Tahu? Dia Tok Imam baca doa pendek ni sudahlah. Mengakumi dah. Jangan buat bolok gitu. Tahu? Lagu-lagu macam doa dah. Orang belakang nak tahu benda. Tak berhenti buat setok sikit. Mana lah mukamu? Amin. Padahal mukamu ni kata. Mu ikut aku sangat apa. Orang belakang amin je tak tahu bolok depan benda apa. Waqina azaban nar. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Waqina azaban nar. Dan selamatkanlah kami daripada api neraka. Selamatan daripada api neraka satu nikmat suku daripada masuk syurga. Selamat daripada api neraka sudah nikmat. Selamat daripada api neraka sudah nikmat. Adapun syurga nikmat lain pula. Macam mana kita nak beri contoh mendekatkan faham kita? Orang yang pernah jatuh dalam kemiskinan, selesa kemiskinan dia, tapi tak kaya lagi, cuma cukup dah, tak miskin dah. Satu nikmat terlepas daripada kemiskinan. God diberi kekayaan, dua nikmat dia beri. Nampak? Keselamatan daripada api neraka itu sudah satu nikmat. Dah kalau diberi syurga lagi, maka dua nikmat diberi di situ. Jadi kerana itu minta jauh daripada api neraka lebih terdahulu daripada minta syurga. Kerana pelepasan daripada api neraka tadi sudah padang dah. Memang dah tak ada tengah. Memang lepas pada api neraka memang masuk syurga. Tapi nak khabar macam kita curi contoh ni, bahawa pelepasan daripada syurga, pelepasan daripada neraka tadi sudah menjadi satu nikmat. Kenapa? Kerana apabila kita meniti sirat, kita nampak azab neraka. Jadi boleh terlepas daripada azab neraka sudah lega, walaupun tak sampai lagi ke dalam syurga. Maka keselamatan daripada api neraka itu sangat besar. Dan janganlah kita menaruh rasa, menaruh hasrat, tak apalah kena bakar sekejap kan masuk syurga balik bagi kita memang. Jangan. Kerana azab neraka itu sangat pedih. Kerana itu terlepas daripada neraka sudah merupakan nikmat. Dan masuk syurga pula adalah satu nikmat yang tambahan lebih daripada itu. Dan tambahan lagi apabila dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang sampai kepada ihsan, maka baginya itu husna, syurga, wa ziyadah. Apa dia tambahan ziyadah itu? Ialah ru'yatullah. Ulaika nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah yang akan mendapat bahagian yang baik daripada apa yang telah mereka usahakan, dan Allah amat cepat hitungannya. Ulaika nasibum mimma kasabu. Dan itulah orang yang akan mendapat bahagian, mendapat ganjaran daripada apa yang telah mereka usahakan. Dalam konteks ayat ni, apakah yang mereka usahakan? Ibadah haji. Itulah yang mereka usahakan. Dan menyempurnakan segala rukun haji tadi, usaha mereka mengerjakan haji itu, maka di situlah merupakan usaha mereka yang akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan haji yang mabrur, seperti kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Haji yang diterima oleh Allah ni besar pahala dia. Besar pahala dia. Haji yang mabrur. Seperti kita dilahirkan semula. Mula-mula kita lahir oleh mak kita, tak ada dosa, diampunkan segala dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu haji mabrur. Dan tidak ada tidak ada balasan lain bagi haji yang mabrur, ialah syurga. Syurgalah bayarannya, syurgalah ganjarannya. Jadi ulaika nasibun mimma kasabu. Itulah orang-orang yang akan diganjari oleh Allah. Di sini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya orang yang yakin pada janji Allah sahaja yang buat ibadah ni, yang simpan niat nak pergi haji, yang simpan niat nak pergi umrah, yang simpan niat nak semayang, yang simpan niat, simpan azam untuk membayar zakat. Dan semua sekali ialah orang
yakin dengan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Orang main sahang, dia habis, masa dia beli sahang tak nampak benda pun 100-200 ribu naik. Habis duit dia 100-200 ribu masuk sahang. Tapi masa dia beli tu tak ada benda lagi. Tapi dia dapat hasil dia lebih daripada duit dia, melainkan sahang rugilah, kena lebong apa ni jualan dia. Cepat kaya ke? Cepat kaya ke cepat apa? Jangan kita tengok nak masuk skim-skim ni, kita tengok cepat kaya ke cepat apa. Kalau salah masuk cepat apa, nasib lah. Dah. Jadi orang-orang yang beriman, mereka apabila mengikat diri mereka dengan taklif, dengan ibadah, mereka tak nampak dengan mata lendar mereka apa yang akan mereka dapat. Tetapi keyakinan mereka bahawa Allah akan mengganjari setiap amalan mereka, itulah yang menyebabkan dorongan untuk mereka melakukan ibadah. Sebab tu disebut sebagai orang yang mukmin ni orang yang telah berjaya. Aflaha. Kita kata dah aflaha mari daripada perkataan falaha, iaitu bertani. Itu orang bertani bila dia tanam biji benih, dia tak nampak lagi, dia tanam butir pelang, bukan ada selori pelang terbit lalu. Tak, masa tanam tak nampak benda lagi, tapi bila dia raih lebih daripada yang dia tanam. Takkan dia tanam sutir rambutang pohon besar buah sutir je. Berapa buah sutir dan tanam sutir? Pokok jawab dia. Mana ada gitu? Tak. Mana lebih daripada apa yang dia tanam. Jadi segala perbuatan dalam ibadah haji tadi, umrah, haji dan sebagainya, wukuf, mabit, tawaf, semua itu melepas jamrah, semua itu akan diganjari oleh Allah. Bagi mereka itu ganjaran di akhirat kelak daripada apa yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah maha cepat hisabnya. Maha cepat perhitungannya. Timbul pertanyaan, berapa bilion ada manusia daripada Adam sampai ke akhir zaman? Bagaimana Allah menghitung dengan cepat? Apa maksud cepat? Cepat adalah melakukan pekerjaan yang banyak menggunakan masa yang sedikit. Itu kita panggil cepat. Kalau buat je cepat, biasa je. Tapi buat benda banyak, tapi menggunakan waktu yang sedikit. Jadi apabila nak buat benda banyak pada waktu yang sedikit, kita terpaksa memperlajukan perbuatan tadi. Kalau biasa kita jahit baju Melayu sehari boleh selat, boleh sepasang, kita kena percepatkan. Kita kena buat laju kerja kita, sehari boleh 2 pasang. Itu orang panggil cepat. Kerana kita berjaya membuatkan pekerjaan tadi, memperlajukan pekerjaan dengan menggunakan masa yang sedikit. Dan itu yang cepat. Jadi bagaimana Allah menghitung dengan cepat? Sedangkan manusia berbilion. Bilion manusia ni macam-macam. Hak dah so kira lah pada Adam. Hak sekarang sudahlah. Berapa orang Afrika, berapa orang Jawi, orang Melayu, Indonesia, Thailand, berapa orang Eropah, berapa orang Cina, Jepun, Mongol, Afrika, banyak ada. Tak terhitung dah kita ni bilion dah manusia yang ada sekarang. Dah daripada dulu Nabi Adam sampai kali ni dah berapa bilion? Dah bagaimana Allah menghitung dengan cepat? Oleh kerana kita ini makhluk, maka setiap benda yang kita nak buat terikat dengan proses. Dan proses tadi tertakluk kepada perlakuan dan masa. Buat baju, proses buat baju kena ada perlakuan, kena ada buat dan ada masa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, adakah Allah membuat seperti kita? Tidak. Allah membuat sesuatu dengan kun fayakun. Dengan perintah kun saja, maka kun tidak terikat dengan waktu dan perbuatan. Maka kun tidak terikat dengan proses. Maka kali itu Allah Subhanahu Wa Taala menghisap dengan kun saja. Maka itulah wallahu sari'ul hisab. Allah Maha cepat perhitungan dia, kerana tidak macam kita terikat dengan waktu dan kelakuan. Kita terikat dengan waktu, proses dan sebagainya. Tapi Allah menghisap dengan kun, maka fayakun, maka jadilah. Pernah ditanya kepada Sayyidina Ali, bagaimana Allah menghisap manusia banyak ni dengan cepat, dengan syariah, dengan surah, dengan cepat. Tak? Lalu Sayyidina Ali menjawab,
macam dia beri rezeki kepada kamu. Yang ni Allah bagi rezeki seretok. Nah, bagaimana Allah beri kita rezeki seretok daripada tempat kita ni sampai ke Jepun, Afrika, siapa sekali seretok Tuhan beri rezeki. Maka begitulah Allah beri rezeki dengan kun, maka fayakun. Jadi, dan begitu juga dengan hisab. Kerana itulah Allah wallahu sari'ul hisab. Dan Allah maha cepat perhitungannya, maha cepat hisab dia tadi, kerana tidak memerlukan waktu sebagaimana makhluk macam kita, dan tidak memerlukan proses ataupun daya untuk kita melakukan sesuatu, untuk menyempurnakan sesuatu, kerana kita makhluk terikat dengan pekerjaan dan masa untuk menyiapkan sesuatu. Jadi setiap benda yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat, maka Allah menghitungnya dengan cepat di akhirat esok. Dan kecepatan tadi satu benda. Yang kedua, setiap benda yang kita lakukan sebesar zarah ini pun akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak boleh tak kita masuk syurga dengan amalan kita kalau setara tu? Tak. Agak-agak boleh tak? Kalau Allah minta maaf ni, walillahi masalil a'la, Tuhan tu tak boleh beri umpama, tapi kita nak pakai bahasa makhluk, boleh tak pejam mata? Kalau dia pejam mata, boleh masuk syurga tak kita? Boleh lah. Nah, kalau dia pejam mata, dosa-dosa kita dihapus, boleh lah. Tapi kalau dia detik, pakai pembaris hukum ni, banyak ni dosa buat, orang kampung kata selok ke, tak. Jadi kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan perbuatan amal kita, kerana amal kita tidak sepadang dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.